Wassalam. نويت الطعن والتعليم تذكر التذكير والنفع والإفادة والاستفادة الحث على التوسل في كتاب الله وسنة رسول الله وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. Allah kita sambung zakarah kita pada fasal qala muallif rahimahullah faslu an-nafsu mukhtasaratu min al-alam. Tidak. Jelas hasagana? Jelas hasagana? Jelas. Insyaallah. Faslun an-nafsu mukhtasaratu min al-alam. Ini satu pasal pada menerangkan an-nafsu maknanya insaniyah, manusia tu adalah mukhtasarah. Mukhtasarah satu ringkasan. Seolah-olah satu naskah yang kecil minal alam daripada alam yang besar. Jadi alam itu dilihatkan dalam diri seorang manusia itu mewakili alam, menunjukkan alam. Maknanya alam yang besar, dapat kita lihat apabila kita merenung akan diri kita, kejadian diri kita. Wa'alam anna nafsa ibn Adama mukhtasaratu min al-alam wa fiha min kulli surah fil alam asaru minhu. Dan daripadanya wa fiha pada diri manusia min kulli surati fil alam pada setiap gambaran dalam alam adalah kesan daripadanya. Asar, kesan pada daripadanya. Maknanya wujud dalam diri manusia, manusia walaupun dalam keadaan bentuk dan jirim yang kecil, tetapi adalah kesan daripada gambaran keseluruhan alam ini. Macam mana? Li'anna hazihi al-'izama kal-jibal wa lahmatu kat-turabi wa sya'ruhu kan-nabati wa ra'sahu kas-sama'i wa hawasuhu misl kawakibi wa tafsiru zalika tawil. Jadi insaniyah, manusia, kemanusiaan, diri kita adalah mukhtasarah daripada alam. Alam. Nah. Okey. Imam Al-Ghazali bawa umpama al-izam mana tulai kita, rangka kita tulai kita ni umpama jibal, seperti jibal, bukit. Kerana tulai apa bukit? Bukit ni jadi apa persamaan izam dengan bukit? Sama-sama bukit ni akan menguatkan, umpama bukit ni menguatkan bumi tu supaya tidak runtuh. Kita tahu dalam bukit ni, bukit Gunung Ganang, Gunung Ganang. Bukit dia bukan sekadar gini, kalau gini jatuhlah. Runtuhlah. Tetapi bawah dia ni ia ada pula gini. Ada gini pula. Supaya pasoklah. Jadi kedudukan bumi jadi kuat. Jadi umpama dengan tulai lah. Kalau tidak ada tulai kak, tak ada tulai kak, bagaimana tubuh kita? Tubuh kita tak ada dari mana, tak kuat lah. Kita dikuatkan oleh raka. Ni gini. Tak? Bertengoklah. Nah. Ni orang panggil apa? Panggil anda tanya orang geologis, orang panggil kerak bumi ke apa.
Wa lahmuhu katurab. Laham daging je. Wa lahmuhu laham dia. Wa lahmuhu daging dia katurab, umpama atrab. Supaya atrab seperti ibaratkan serupa dengan turab, apa ni, tanah dia tu atau permukaan dia. Bagaimana? Daging ke apa nama daging ni lah yang membalut izam, membalut tulang. Tu persamaan dia. Nah. Ni dalam Quran dia sebut ni, Al-Quran ada sebut ni, bukit tadi, gunung tadi, yang mana yang ada suatu yang mengukuhkan jadi regi ni jadi pasok lah. Jadi makin kukuh bumi ni, apa ni, waja'alna fil ardi rawasiya. Waja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim. Kamu bersandar pada dengannya. Maknanya rawasiya ni gini lah, benda yang memasukkan. Jadi ya kita ni jadi kukuh tubuh kita ni sebab ada tulang. Kalau kita tak ada tulang atau tulang lemah, atau boleh berjalan lah, tak boleh bangun. Tak. Dan tulang kita pula dah dibalut dengan daging. Nah, dengan daging yang isi. Ibarat turab lah. Jibat alam ni, bumi ni sepengan turab. Nah. Yang mana yang mengukuhkan lagi jibal dengan ada turab, begitu juga mengukuhkan lagi nizam kita dengan ada laham, ada daging. Wa sya'ruhu dan sya'ruhu, rambut bulu-bulu ni, umpama an-nabat, kan nabat, umpama tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kan nabat umpama tumbuh-tumbuhan. Dia pelbagai pokok tumbuh pula. Gaturab tu tumbuh pula an-nabat. Kat laham kita pula tumbuhlah bulu. Ada semua benda tu ada faedah berlaku tu buat pengkajian lebih detail dalam ilmu bio lah, ilmu sains. Jadi kita jangan melihat sekadar dengan kena melihat dengan pandangan tafakur, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya. Wa ra'sahu kas-sama, wa ra'sahu, dan kepala manusia umpama langit. Ya umpama ni apa dia? Umpama tidaklah serupa betul-betul langit boleh tidak. Umpama ni, kalau setiap kali kata umpamaan ni, ia ada yang diumpamakan perkara orang panggil gini. Jadi mubalagh orang panggil ada musyabbah. Atau ada musyabbah bih. Musyabbah bih. Macam raksung, musyabbah kepala. Musyabbah bih sini as-sama, langit. Jadi gapo ya persamaan sini ni orang panggil wajah syabah. Wajah syabah. Ni mubalagh ni. Membayar. Wajah syabah yang sini kat sudut gapo? Langit dengan kepala ni dari sudut tempat hak paling tinggi sekali dalam jisim manusia adalah dalam tubuh manusia adalah kepala. Adapun langit tempat paling tinggi kali bumi. Atas ke panggil atas langit. Tak kira langit berapa pun. Jadi atas tu. Tu persamaan dengan gitu. Serupa dengan nizam ni, jibal dari sudut mengukuhkan, menetapkan tubuh kita tu, manusia tu. Laham tu yang membalut. Yang mengukuhkan lagi jibal adalah turab, yang mengukuhkan izam adalah laham. Dari sudut mengukuhkan, ada sudut membalut itulah. Sa'ar dari sudut tumbuh tu ditampar dengan nabat. Wa hawasuhu, dan
segala indera apa nama? Panca indera dengan mata, telinga apa semua tu, seumpama kawakib. Umpama kawakib bintang-bintang. Dan sudut apa? Ada sudut menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Jadi Imam Ghazali ia bagi perumpamaan sini sesuai dengan zaman dia lah. Jadi nak cerita sini ke apa dia? Poinnya sini bahawa manusia ini manusia semua juzuk-juzuk manusia ni umpama satu naskah kecil yang menunjukkan alam yang luas ini. Kita renung dari diri kita manusia menunjukkan alam. Wa aidan, jadi alam ni di alam semua ditundukkan kepada untuk berkhidmat kepada manusia. Alam daripada alam al-alam daripada langitnya hingga buminya, alam yang luas ini, apa langit dan bumi, Tuhan kata, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan ditakhir, ditundukkan apa di langit dan bumi bagi manusia. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaru. Ini semua adalah tanda-tanda, alamat-alamat bagi orang golongan yang berfikir. Kalau tak berfikir, tidak akan tampak dalam hatinya rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tampak dalam hatinya melihat akan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan kata alam daripada sisi langit dan bumi ini Tuhan tundukkan upaya berkhidmat kepada manusia, dan manusia pula matlamat hidupnya adalah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi alam semesta ni alam semesta adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Khidmat kepada manusia. Pada manusia. Manusia sebagai khalifah yang mentadbir alam ini. Tapi khidmat alam pada manusia supaya manusia berkhidmat kepada Allah. Gunakan fikiran untuk khidmat pada Allah. Bukan gunakan alam ini untuk buat fasad dalam muka bumi ini. Kehancuran, kerosakan. Bukan alam ini untuk manusia meninggikan diri pada Allah Subhanahu, meninggikan diri, hendak kepada ketinggian dalam muka bumi, kerana kita adalah hamba. Jadi matlamat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita adalah akhirat. Jadi kita jadikan kehidupan di dunia ini sebagai mazra'ah, sebagai untuk cucuk tanah, untuk menuai hasil untuk akhirat. Baik. Kenapa alam ini Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan kepada manusia? Kenapa? Supaya manusia mengetahui bahawasanya annallaha liya'lam annallaha ala
kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Kerana manusia saja yang mampu untuk berfikir akan bahawasanya apa yang berlaku dalam alam ini menunjukkan adalah mazhar bagi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah asar kesan daripada sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qala muallif rahimahullah. Wa aidan fa inna fi batinihi sunna al-alami li'anna al-quwwata fil ma'idati kat-tabakhi. Dan juga dari sisi yang lain, aspek yang lain, bahawasanya dalam diri manusia ada sunnah al-alam, ada pekerjaan-pekerjaan, profession alam, apa nama, profession yang wujud dalam dunia ini. Li'annal quwwata ni dari sudut anatomi, anatomi apa dia? Apa ni? Apa yang apa dah? Anatomi dia. Dari sudut tubuh, struktur tubuh manusia itu, ya, menunjukkan situ ada proses pekerja situ. Li'anna quwwata fil ma'idah, kerana manusia ni, manusia. Jadi pengatu pula dah. Apalah. Tadi kita dah gambarkan dengan daging tu lab semua wakil alam ini, dan dalam proses dalam manusia tu pula ibarat ada pekerja-pekerja. Jadi benda ni Ustaz, anda pernah tengok atau buku ada di maktabah sekolah tu, bagus, comel ya Wak. Ya, bukan saja manusia, seluruh ia tunjuk apa nama benda-benda hidup lah, dengan binatang, dengan gapo, ia wakilkan kepada pemesing. Pemesing, jadi pekerja dia sendiri. Dalam ngepeng pun kita ada dalam tengah-tengah TV iklan pun kita nampak dah. Dekat gigi, kat gapo dia buat macam dia buat macam pekerja dia. Dalam tubuh, kerja dalam bagai kat kolon, kat sistem usus tu gapo yang mewakili pekerja gapo dia tu. Biasa kita tengok dah pernah juga. Nah, apa yang Imam Ghazali sebut ni, orang lain nampak juga. Nah, terjemah pada zaman lain ni. Satu buku anda tengok tu, ramai sangat. Dia buat macam contohnya nyamuk. Nyamuk kecil tu, dia buat sistem nyamuk tu, dia gambarkan dengan cara mesin, istilah dia. You macam dengan mata nyamuk tu, you tunjuk apa nama? Ni sistem gini. Mana you gambarkan dengan istilah hak moden. Hak mewakili apa manusia kembangkan teknologi dengan mengambil iktibar daripada struktur tubuh, struktur benda hidup. Contohnya buat kapal terbang dah. Buat kapal terbang, sistem dia, nak naik tayak dia apa semua, dia tengok iktibar daripada burung lagu mana apa semua. Jadi manusia, li'anna quwwatu ma'idah ni. Ma'idah apa nama? Perut ni. Katabakhi, umpama tabakh. Ada awak buat mulalah gambar lagu mana ni, lukisan nota ni. Ni saja lu. Ni. Umpama tabah apa tabah tu kan masuk. Chef atau tukar masuk. Apa? Kalau tukar masuk ni, mana tukar masuk? Mana dia membasuk makanan, masuk ke makanan, dan menyediakan pada manusia. Perlu ma'idah. Tukar masuk sini. Dalam ma'idah tu, dalam perut tu. Hota perlu, tu bik pula. Ada pula bagi gapo? MPKB kau gapo kau?
bagi saluran kita boleh yahdirilah. Wallati fil kabid, dan dalam hati ni kal khabbas, seperti tukar roti. Seperti tukar roti. Ini Dr. Luqman pun tadi tulis dalam kitab Sabi Iradah ni. Syarah dia nak pun Allah Taala alam lah. Apa kenapa apa disamakan hati tu dengan tukar roti tu? Tak tahu. Wallati fil am'ai kal qassari, dan dalam am'a, dalam usus usus waktu bik kau najis lah, kolon usus susah tu lah. Umpama qasar ni macam tukar jahit, macam kerak-kerak. Ni dah sudut apa ni? Dah sudut proses penghadaman. Jadi am'a ni pembahagian kada sudut sistem dalam tubuh manusia, dalam ilmu biologi orang panggil sistem penghadaman lah. Sistem penghadaman. Jadi tanggungjawab dia, kerjaan dia, spesifikasi tugas dia ialah mengeluarkan proses bahan-bahan makanan, zat-zat makanan, serat maknanya ambil hak perlu, pisahkan hak mana hak perlu dengan hak tak perlu. Bukan semua kita makan sebutir burger tu semua masuk dari tubuh kita atau beratlah. Ambil hak perlu saja, tukar kepada tenaga apa semua proses-prosesnya. Hak tak perlu ni akan dikeluarkan. Dikeluarkan kok bawah lah. Ya ambil hak perlu, ia akan buat hak tak perlu. Umpama qasar orang mengerak, qasar ni orang tukar jahit gitulah. Sebutir baju kan, kain, putih kain. Sebutir kain. Jadi nak buat gini, nak buat baju gini ya. Nak buat baju. Nak buat baju. Jadi ia kerak lah. Ya kerak ada. Dia kerak lah jadi gini. Kalau awak tak perlu ni buatlah. Tak perlu ni buatlah. Gitulah. Wallati tubayyidul labana wa tuhammirud dama kathabbaghi. Daya memutihkan susu dan memerahkan darah umpama sabak. Sabak ni apa tu orang panggil tenuk macam cotin batik apa semua tu lah. Mana mewarnakan apa ni? Orang panggil apa dah? Mewarnakan baju tu. Wa syarru zalika tu. Nah syarah itu panjang. Ni Imam Ghazali sebut. Jadi kita nak qiyas kat lain pun boleh jugalah. Pada ayat tadi ada baca buku comel sangat dia buat sosok ni. Dengan mata, dengan hidung, dengan gap. Dia buat macam profession pekerja tu bagi gap dia. Tugas saya tu dia tu. Tu semua pokoknya bukan kita nak kaji dari sudut analogi ni semata. Masuk dia apa dia? Qala mu'allif rahimullah wal maqsudu an ta'lama. Dikipahami ni maksudnya objektif nak sebut sini adalah wal maqsudu an ta'lama kam fi batinika min awalimi mukhtalifatin. Betapa banyaknya dalam diri kita, dalam batin, dalam tubuh kita akan alam yang pelbagai. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tidakkah kamu melihat dengan berfikirlah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dia kata falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka lihatlah manusia daripada apa mereka dijadikan, supaya berfikirlah. Supaya berfikir. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Supaya maka tengoklah manusia pada makanan dia. Yanzuru ila ta'ami. Maka melihat pada mana supaya kita berfikir. Berfikir. Wa kulluhum mashghuluna bi khidmatik. Itu poin dia nah.
Maksud an ta'lama kan fi batini ma'alam mukhtalifah kulluhum semuanya. Semua alam ini masyghuluna bi khidmati, sibuk untuk khidmat kepada kita sebagai manusia, sebagai ahsanu taqwim. Wa anta fi ghaflati anhu. Sini. Imam Ghazali nak piak sini ni. Wa anta fi ghaflati anhu, sedangkan kamu ghaflah. Sedangkan kita lupa, lalai. Sedangkan kita lalai. Untuk kita taskhir, kita gunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, di mana alam ini tunduk pada kita untuk kita khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam tubuh kita sendiri la yastarihuna, mereka tidak berehat untuk khidmat kepada kita. Wala ta'rifu anta, dan sedangkan kita tak kenal mereka, maka kita tak berfikir. Kita tak kenal mereka. Wala tashkuru man an'ama 'alaika bihin, dan kamu tidak bersyukur bagi sebarang siapa yang beri nikmat atasmu dengan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan alam ini. Bahkan dalam tubuh kita ni ada umpama orang pekerja dah. Pekerja kita, banyak pekerja dalam tubuh kita supaya kita gunakan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam ini tunduk pada kita. Sebab itulah orang apabila betul-betul dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul dia khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi alam ini akan tunduk pada dia. Bahkan alam itu boleh menyalahi hukum alam. Disebabkan orang itu ada karamah. Qala muallif rahimallah fi ma'rifah, faslun fi ma'rifasi tarkibil jasadi wa manafil a'dha'i. Nak baca sikitlah, mari tak teringat dah. Kalau boleh nak habis esok lah. Baca sikit ke dah. Baca fasal lagi. Faslu fi ma'rifasi tarkibil jasadi wa manafil a'dha'i. Allati yuqalu ana fi ilmu tashrih. Fasa pada mengenal, mengetahui akan susunan jasad dan manfaat-manfaat anggota. Yang mana dikenali dari ilmu tashrih, anatomi dah. Ilmu tashrih, ilmu anatomi. Jadi tak rugi dah benarnya satu kalau orang mengaji sains tu, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu tu. Jadi patutnya lebih dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala banding orang tidak tahu cara kita tahulah. Jadi semua kita mengaji a'dha'il insan, anatomi manusia ataupun lebih umum lagi biologi, dengan ayan dia, dengan bentuk-bentuk dia, dengan qadar-qadar dia, dengan bilangan-bilangan dia, dengan jenis-jenis dia apa semua, dengan manfaat-manfaat dia apa semua tu. Kita kembalilah pada kesan daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ilmu azim. Imam Ghazali kata ilmu tashrih ni, ilmu anatomi ni adalah ilmu yang agung, ilmu yang bagus, ilmu agung. Apabila kita kembali ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Wal khalqu ghafiluna anhu, dan makhluk lalai daripadanya. Mana dalil bahawa ilmu tashrih ni, ilmu anatomi ni ataupun ilmu bio ni adalah ilmu yang besar. Wa fi anfusikum afala tubsiru, dan pada diri kamu tidakkah kamu melihatnya, sama ada jasad zahir ataupun hak batin. Ada ilmu batin pula ngaji kat mutasawuf lah pula lah. Diri juga roh tu. Tu bahkan tu lebih besar lagi sebenarnya daripada hak jasad. Tu hakikat diri kita. Imam Ghazali sebut dalam kitab Qimah Sa'adah ni, banyak hak batin ni sebenarnya hak tu lebih besar lagi maknanya. Tetapi walaupun begitu, kita mengaji ilmu tashrih, ilmu anatomi, ilmu biologi apa semua juga, itu juga boleh membawa kita kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kullu wa kadzalika ilmu tib, begitu juga ilmu perubatan, ilmu medik. Fa kullu man arada an yanzura fi nafsihi wa ajaibi sunillah, setiap mereka yang menginginkan melihat pada dirinya dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yahtaju ila ma'rifati salasati asya'a minas sifatil ilahiyati. Dan siapa yang
ingin melihat akan dirinya dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, berhajat kepada mengenal tiga perkara. Tiga perkara daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak teropong akan diri kita, merenung akan diri kita dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi orang yang memang terlibat dalam ilmu ni, dia kena ada tiga perkara ni lah. Ni. Ni. Dr. Zidane tu. Dr. Zidane ada. Orang pakar ni, ilmu sains ni. Ni. Profesor ni. Ni. Ini ada tiga perkara. Pertama, al-ula yang pertama aya'rifa. Ayat pertama aya'rifa anna khaliqas syaksin qadirun 'alal kamal. Ketahuilah bahawasanya khaliqas syaksin, pencipta sesuatu itu, pembuatan sesuatu itu, pencipta syaksu maknanya diri, apa nama syaksu dah, maknanya pribadi, maknanya setiap masuk sininya asal mana syaksu mana setiap jisim lah. Yang zahir, tapi biasanya merujuk pada manusia lah. Sebut syaksu lah. Qadirun 'alal kamali, berkuasa cara sempurna. Mana berkuasa untuk menjadikan makhluk dengan cara yang sempurna, dengan sempurna. Kadang-kadang orang tahu sempurna atau sempurna tu orang pakar bidang tu. Cuma contohnya orang pandai jahit. Orang pandai jahit, dia tengok jahitan, dia boleh cek ni, tak jadi ni, tak pandai ni orang jahit ni. Ini pandai visong ni, hebat ni, jaga ni. Ni jahitan pandai comel sekali. Bapa dia buat gitu ni. Sebab dia pun pandai jahit, dia mendalami ilmu jahit tu, kau pandai dalami, dia kenapa mana sempurna tak sempurna. Orang pandai masuk kau chef dah. Mestilah kalau pengadil bagi tukar pertandingan masak tu mesti ada orang tukar masak juga, pandai sekali, juga otak ya kan. Dia dia boleh tahu ni program mana kan. Tapi kalau tengok orang sempurna, dia tahu sempurna ni, bapa dia tahu sebab dia tahu benda tu, yang ngaji benda tu. Dia pun bisa, dia tahu benda tu, dia nampak hak sempurna. Tak bukan orang biasa buat ni. Jangan luar biasa ni hak masakan ni. Begitu juga tak kira gapo bola kau gapo, suka kau gapo, dia tahu, kau nampak lah. Kau dapat berfikir akan kesempurnaan tu. Jadi kalau orang berfikir mengkaji tentang alam ini, dia nampak dah contohnya kayak orang yang belajar tentang astronomi contohnya. Dia tengok Masya Allah, kalau lihat betul-betul yang membati benda ni, dia nampak akan sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kita tak belajar sangat astronomi tu, kita tengok begitulah, lepas nampak pula begitu, hebat comelnya gitulah. Tapi kalau orang mengaji cara mendalam lagi, dia kau nampak. Dia kau nampak. Orang doktor hak mengaji bidang tubuh manusia, dia kau nampak hebatnya. Kau nampak kalau dia fikir tentang ni tiga benda ni lah. Kalau tak fikir supaya Adapun kita tak nampak, kita tak tengok tubuh manusia dan gambar ya. Tak je belik, tak je belah orang kita. Walaysa bi'ajizin. Apa dah pertamanya kita kena tiga perkara ni. Orang nak supaya dia nak dia dapat melihat akan keajaiban kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia, pada penciptaan alam ini. Yang pertama, dia kena bahawa pencipta alam ini, pencipta syaksu, pencipta diri manusia apa semua ni ada sangat berkuasa dengan cara sempurna dan tidak lemah, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala walaysa amalun fil alami bi'ajaba min khalqil insani min ma'in mahid wa taswiri hadha syakhsi bihadhihi suratil ajibah. Dan tidak adalah satu kerja dalam alam ini yang lebih ajaib daripada penciptaan manusia, daripada mana asal ciptaannya, daripada mima'in mahin, daripada air mahin, di mana lemah, air yang lemah. Mana nak daripada nutfah, daripada air mani. Tak ada tulai lagi, tak ada daging lagi. Cipta air mani kalau dengan tulai daging jugalah. Tak ada gapo lagi, ai gitu ya, tubik kok air kecing gitu ya, lubang sama tu air kecing tu ya. Kemudian
wa tasfiru hadza syaktumnya Allah Subhanahu wa taala buat membentuk pula daripada air mani itu akan syaks, akan diri. Yang air yang lemah ni, yang halus, yang halus, yang itu tu, yang jernih itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaimana kita lah ni. Ada proses dia. Kama qala Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguhnya kami menjadikan manusia daripada nutfah, daripada air mani yang bercampur. Fa'idatahu ba'dal mauti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan mula selepas daripada mati, ahwan alaihi, lebih mudah kiranya. Lepas mati apa ni kita jadikan daripada asalnya tak ada. Lepas tu daripada kita jadi pada air mani. Air kecil gitu. Lepas tu yang jadilah betul dah tubuh dari rahim tu, proses kejadian manusia dengan daripada kalau kau ilmu sains panggil apa nama? Daripada fetus zigot pada jadi manusia lah. Balik apa tu? Tubuh kita membesar, kita siapa kita mati pula. Mati tanah kubur, hancurlah tulia belulia apa semua. Lepas Allah Ta'ala kembalikan pula dengan jasad-jasad ahwan alaih. Mudah ya. Lebih mudah. Sebab apa? Lianna i'adah ashalu min al-ibtida', kerana nak kira lah, kena ikut sipir orang petikar lagu mana tulis hancur luluh gapo semua mati dah penuh dah jasad nak kembali semula. Pelik gaponya, kerana mengembali itu lebih mudah daripada mula. Nak mula tu boleh. Daripada tak ada, waktu Tuhan buat daripada sulbi manusia, tubik air masuk campur apa semua tu, boleh buat jadi gini. Lepas tu, hak daripada ada tulai dah apa semua, nak kembalikan semua, hak mudah lah. Orang buat kereta, nak bagi kereta, buat kereta payah lagi. Asal tak ada kata buat kereta, nak buat cipta buat kereta ni, daripada tak ada kereta ni, buat payah lagi pada bagi kereta tu. Bagi kereta mudah lagi daripada buat kereta tu. Orang hak pandai bagi kereta ramah. Orang nak buat apa nama? Nak buat kereta tak ramah mana. Asalnya tu yang kedua. Tiga perkara. Yang kedua daripada tiga, ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala, kena akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kena akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena mungkin sebab kita ada kena, kita ambil rasa zuk pula, rasa pula, nampak dengan mata hati kita pula, rasa gerung apa tu, rasa mahabbah, itu ada. Kalau kita ilmu tasawuf ada. Mungkin saya tahu tapi tak ada rasa gapo-gapo tu, mana tidak pergi pada ihsan lah. Kena akan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahawasanya anallah muhitun bil asya, meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, meliputi akan semua perkara. Kulliha, semua perkara tidak lepas daripada ilmu Allah taala. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dia kata. Li'annaha hazil ajaibi wal gharaibi la numkinu illa bi kamalil ilmi. Kerana sungguh ajaban-keajaban, kepelikan-kepelikan alat ini tidak mungkin dapat dijadikan melainkan dengan sempurna ilmu. Ingat apa ni Imam Ghazali sebut. Imam Al-Ghazali adalah satu tokoh yang pelbagai ilmu ya Allah Subhanahu wa taala bagi pada dia dengan ilmu iktisad, ilmu laduni lagi, semua ilmu Allah Taala, banyak ilmu. Imam Ghazali pada Hujjatul Islam ni. Dan Imam Ghazali antara kepakaran juga, dia adalah tokoh yang terkedepan dalam menentang golongan falsafah. Falsafah yang karut. Walaupun Imam Ghazali pun ada ketokohan juga ilmu falsafah, tetapi untuk melawan falsafah yang karut. Lahir pada ilmu falsafah juga sebenarnya, ilmu sains ni lahir pada ilmu falsafah juga. Cabai daripada ilmu falsafah. Jadi kita kena, tapi apabila tak campur dengan kesatuan, benda tu daripada Allah Taala lakonlah. Maknanya benda tu baik. Jadi ilmu sains pun kalau ada papalan ni, ada sesat kalau berpegang lagi hak lama. Contohnya berlaku pada ahli falsafah zaman dulu, bahawa alam ini qadim. Ilmu sains moden pun ada juga bahawa alam ini alam qadim. Tak ada yang menciptakan. Tapi tahu lah
jumhur ahli sains, jumhur ahli fizik mengatakan bahawa alam ini bermula daripada tak ada. Dan juga antara kesatan golongan falsafah ialah mengakak falsafah yang menganggap bahawa manusia Allah Subhanahu Wa Taala hanya tahu, bukan tahu cara ihatah tadi, tapi ilmu dia tidak menyeluruh, tapi cara juz'i. Cara juz'i. Ada beberapa perkara menjadi falsafah tu jadi kafir. Falsafah kafir apa dia? Pertamanya menganggap Tuhan ni tidak qadim. Duanya menganggap Tuhan ni, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni juz'i. Ada berapa tak ingat. As-salisat yang ketiga, anta'lama anna lutfahu wa rahmatahu wa inayatahu muta'allaqat bil asya' kullaha. Kena ingat juga, kena renung juga, kena faham, kena mai rasa juga bahawa kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Taala, inayah Allah Taala, ambil berat Allah Subhanahu Wa Taala bersangkut paut dengan semua perkara ini. Di sebalik ini semua, sebalik muka ajaib pahala ini ada menampakkan akan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, wa annaha la nihayata lah, dan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lutfu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujungnya. Lama tarafin nabati wal hawani, dan kalau kamu lihat pada tumbuh-tumbuhan dan haiwan, wal ma'adin dan logam-logam, fi si'atil qudrah, ada luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, wa husni suri wal alwan, dan baiknya gambar view ya, dan juga color apa ni, warna-warni alam kehidupan ni lah. Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah esok semoga Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan, kita khatamkanlah. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Allahumma alhamna rasyida. Allahumma alhamna rasyida. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.